perspektif falsafah dan etika. Kami berdua bersepakat untuk memilih tajuk dan isu alam sekitar ini, iaitu pencemaran udara, kerana akhir-akhir ini isu pencemaran udara ini merupakan salah satu isu yang terhangat di negara kita, iaitu Malaysia. Pencemaran udara merupakan antara isu alam sekitar yang paling serius pada era globalisasi ini. Dalam pembangunan besar dan mapan pada masa kini, masyarakat Malaysia berdepan dengan dilema antara mengejar kemajuan ekonomi dan memelihara kelestarian alam sekitar. Pencemaran di Malaysia dikawal melalui berbagai dasar dan undang-undang alam sekitar seperti Akta Politik Alam Sekeliling 1974 dan Peraturan Politik Alam Sekitar Udara Bersih 2014. Dilema moral dan etika timbul apabila sesuatu keputusan yang memberi manfaat kepada satu pihak secara langsung atau tidak langsung mendatangkan kemudaratan kepada pihak lain. Ini menunjukkan bahawa pencemaran udara bukanlah semata-mata isu teknikal ataupun saintifik, bahkan menuntut analisis yang lebih mendalam berasaskan prinsip moral dan etika. Faktor pencemaran udara yang pertama ialah pembakaran terbuka. Aktiviti pembakaran terbuka seperti pembakaran sampah dan tapak pertanian tadi telah menjejaskan kualiti udara, termasuk pembakaran sisa pertanian iaitu jenang padi, daun karet dan sampah domestik. Bagi teori falsafah iaitu utilitarianisme, pembakaran terbuka membawa kesan buruk kepada lebih ramai orang berbanding manfaat kepada segelintir individu. Dari sudut etika dan moral pula, iaitu setiap individu mempunyai tanggungjawab moral untuk menjaga alam sekitar demi kesejahteraan bersama. Faktor kedua ialah asap kenderaan. Menurut saudari Nurul Nadiah Ahmad, pertumbuhan populasi dunia dan perkembangan ekonomi pesat meningkatkan permintaan tenaga secara mendadak, terutama dalam sektor pengangkutan. Sektor ini menyumbang kepada 16.5% daripada jumlah pelepasan karbon dioksida pada peringkat global, menjadikannya antara penyumbang utama kepada pencemaran udara. Kini di Malaysia, penggunaan kenderaan elektrik mendapat perhatian sebagai langkah penting untuk mengurangkan pelepasan karbon dan meningkatkan kualiti udara. Langkah ini sejajar dengan matlamat pembangunan mampan SDG 13, iaitu tindakan iklim. Faktor yang terakhir ialah asap kilat. Sulfur dioksida yang dipancarkan daripada pembakaran bahan api fosil seperti arang batu dan petroleum untuk tenaga dalam loji jana kuasa dan bahan bakar kilang adalah salah satu punca utama pencemaran udara. Banyak industri telah mengabaikan atau memindas sepenuhnya undang-undang pencemaran kerana dasar itu tidak dikuatkuasakan dengan secukupnya. Mengapakah asap kilang merupakan salah satu punca pencemaran udara? Asap kilang dilepaskan ke udara melalui cerobong tanpa penapis yang berkesan. Apakah kesan-kesan daripada pencemaran udara ini? Antara kesan yang boleh menjejaskan kualiti udara ialah: yang pertama, boleh melemahkan sistem imun badan. Yang kedua, menjejaskan sistem pernafasan manusia. Yang ketiga, boleh menyebabkan pelbagai penyakit seperti asma, batuk dan masalah penglihatan iaitu mata berair dan pedih. Apakah pihak terlibat yang berisiko mendapat masalah kesihatan? Kanak-kanak, warga emas dan pengidap penyakit kronik. Selain itu, pencemaran udara juga telah menyebabkan kos perubatan meningkat, baik bagi individu maupun kerajaan yang menanggung subsidi kesihatan. Penyakit yang disebabkan oleh pencemaran udara memerlukan rawatan yang kompleks dan berterusan. Masyarakat terpaksa memperuntukkan lebih banyak perbelanjaan untuk ubat-ubatan dan rawatan respiratori. Kesan pencemaran udara yang ketiga ialah kualiti hidup manusia terganggu. Hal ini kerana masyarakat tidak mempunyai kebebasan untuk melakukan aktiviti harian dan kegiatan luar, seperti bersenam, beriadah dan menjalankan kerja-kerja di luar rumah. Dari sudut etika dan moral, mengabaikan tanggungjawab menjaga alam sekitar adalah satu bentuk ketidakadilan kerana ia memudaratkan ramai orang yang tidak bersalah. Dalam teori falsafah pula, ini boleh dilihat sebagai pelanggaran prinsip utilitarianisme, iaitu prinsip yang menganjurkan tindakan yang membawa manfaat paling besar kepada bilangan orang yang paling ramai. Akhir sekali, pencemaran udara telah menjejaskan pendapatan individu dan sektor ekonomi secara keseluruhan. Apabila kualiti udara merosot, aktiviti ekonomi seperti pelancongan, pertanian dan perindustrian terpaksa ditutup ataupun dihadkan. Kanak-kanak di sekolah dan guru-guru yang mengajar pun tidak dapat turun ke sekolah untuk meneruskan pembelajaran akibat daripada pencemaran udara iaitu jerebu. Di samping itu, etika deontologi berpendapat bahawa setiap manusia mesti diperlakukan sebagai tujuan dan bukan alat. Daripada isu ini, saya belajar beberapa nilai penting iaitu tanggungjawab dan keprihatinan sosial. Saya menyadari bahawa pencemaran udara berpunca daripada sikap manusia yang mementingkan keuntungan tanpa memikirkan kesan jangka panjang terhadap alam seperti pembakaran terbuka, asap kenderaan dan pelepasan gas daripada kilang. Kesimpulannya, pencemaran udara bukan isu yang jauh dari kita kerana ia boleh memberi kesan kepada kehidupan seharian kita. Oleh itu, saya percaya
percaya bahawa sebagai manusia yang bermoral, kita semua perlu memainkan peranan penting untuk menjaga bumi yang kongsi ini. Bukan untuk kita sahaja tetapi untuk Generasi akan datang. Sekian, terima kasih.